Arau Showtime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berlari-lari ya Muhammad sebab nombor 17 tak hadir. Jadi walaupun terima kasih kerana diberi peluang untuk sama-sama membahaskan di bawah Kementerian Hak Ehwal Kos Sara Hidup dan juga Penyidikan. Putiran yang pertama ialah 020300. Yang Muhammad, sekali lagi saya ingin bertanya kepada Yang Muhammad. Pagi tadi ada soalan lisan. Saya sudah bertanya kepada Yang Muhammad. Yang Muhammad telah maklumkan bahawa Kementerian Yang Muhammad tidak terlibat dengan Malaysia Competition Commission, Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Tapi kerana tadi Yang Muhammad tak sempat menjawab, saya Yang Muhammad boleh menjawab semula berhubung dengan apa yang saya telah bangkitkan, iaitu tentang seorang ahli perniagaan yang bernama Dipak, ya. Sama dia termasuk dalam kartel yang sedang diperangi oleh Kementerian Yang Berhormat. Yang Berhormat telah menjawab tadi bahawa ini bukan bawah Kementerian Yang Berhormat. Tapi kalau ikut rekod di sini menunjukkan dianya termasuk di bawah Akta Persaingan. Jadi saya minta Yang Berhormat tuan-tuan bagi penjelasan tentang perkara ini. Kepada semua rakyat Malaysia dan orang muda, kita nak mendengar tentang isu yang panas sedang diperbincangkan oleh rakyat Malaysia berhubung dengan pengiputan telur daripada India yang melibatkan orang yang berjenama, yang sudah yang terkenal namanya dan berjenama dan sering dikaitkan dengan orang-orang yang berjenama. Jadi hal ini kena diperbetulkan sebab kerajaan sekarang kerajaan madani, kerajaan yang apa orang kata, yang sentiasa berterus terang. Jadi kita berterus terang dengan rakyat. Cuma ada beberapa perkara yang saya timbul kemusykilan tadi, benda yang lama tetapi diberi jenama baru. Jadi apakah ia mampu untuk mengubah keadaan? Sebagai contoh Yang Muhammad, dulu kita ada pasukan khas jihad tangani inflasi. Dan Yang Muhammad telah menyebutkan nama saya dan saya terlibat dengan jawatankuasa yang berkenaan. Dan kononnya jawatankuasa itu tidak berkesan, maka dibuatlah jawatankuasa baru, Majlis Tindakan Sara Hidup, kerana jawatankuasa jihad yang lama itu tidak berkesan walaupun bermesyuarat 2 kali seminggu. Apakah sekarang ni saya nak tanya, kos sara hidup makin menurun, rakyat makin bergembira. Yang saya tahu kos sara hidup masih meningkat dan rakyat tidak gembira. Lebih-lebih lagi rakyat tidak gembira apabila masalah KWSP sini pun belum dapat diselesaikan. Jadi banyak benda-benda yang nak diperkenalkan oleh kerajaan itu kononnya telah pun diselesaikan. Contohnya macam Menteri KPKT tadi sebut bomba telah disiapkan 3 bulan nak pacak tiang pun belum sempat. Yang Muhammad, Menteri Pertahanan, 3 bulan nak pacak tiang pun tak sempat. Tiba-tiba bomba telah siap. Ni contoh Yang Muhammad, ni contoh ya. Yang Muhammad tak pula nama saya disebut-sebut. Cuma saya address Yang Muhammad sebab Yang Muhammad ada depan saya. Jadi ini satu yang cukup bagus sebab Yang Muhammad sanggup tunggu sampai pengakhiran. Ini bagus. Jadi kita bagi penghargaan. Jadi kita tegur juga, terutamanya bertim tinggi ahli sampai giliran Yang Berhormat tadi. Jadi saya sebutkan sekali lagi, okey, tidak ada masalah. Nak jenamakan semula, jenamalah. Tetapi saya nak bagi tahu semuanya dipolakan di pihak pada kerajaan yang lepas. Sekarang baru siap. Kalau Yang Berhormat kata ini telah siap, akan siap, ini kami dah mula. Kalau Yang Muhammad nak mula, pacak tiang pun belum lagi, baru nak lukis plan. Kena ingat itu. Tapi jangan bagi syok rakyat, kononnya ini telah disiapkan sana sini. Jadi contohnya yang telah saya sebutkan berhubung dengan untuk menyelesaikan kos sara hidup. Contohnya ialah sekarang ni kita nak perkenalkan Pasaraya Rahmah. Dulu kita nama Jualan Rakyat. Tuan-tuan sama saja, Jualan Rakyat. Sekarang ni tak apa. Kita nak buat nama Rahmah. Sebab untuk membolehkan pemikiran baru yang lebih bercorak madani, maka kita ubah nama Pasaraya Rahmah. Jualan Rakyat dulu kita laksanakan dan ianya mendapat sambutan yang hebat oleh rakyat. Sekarang ni kita tambah
buatkan peruntukan untuk bolehkan jualan rakyat ni jadi jadi lebih Arau, hebat. Arau. Dan kita buat nama Pasar Rakyat Arau, Rahmah. sikit-sikit je Arau. Ya. Kalau jualan lepas yang dulu tu, jualan apa? Jelajah. Jualan rakyat. Jualan Malaysia tu, Ya. mendapat sambutan luar biasa sangat. Boleh tak Arau, kenapa kita tak tahu sangat program tu dan sebenarnya sejauh mana hebatnya program tu kami tak dengar pun. Sebab Rani Ahmad baru menang pilihan raya. Baru jadi wakil rakyat. Saya dah jadi wakil rakyat 3 penggal dan saya masuk kami, ni 4 penggal. Kami libatkan rakyat. Tapi ada rakyat yang masih menganggap bahawa mereka Arau, ni yang tanya terbaik, sikit. menyembunyikan diri. Tanya sikit. Sekarang Jualan- baru muncul sebagai wakil rakyat. Arau, tanya jadi sikit. tak payah tanya soalan yang boleh memerangkapkan Sikit-sikit. diri Kalau sendiri. jualan rakyat tu hebat dulu, Taklah ada kata tak tuang hebat. jus oranye? Ada tuang jus oranye makan tak? Ini berdebah daripada mana ni? Ini berdebah daripada mana? Kamu bangun, kamu bercakap, kamu minta kebenaran saya. Pengusi. Ini berdebah namanya. Saya ambil minta maklum. Lah, kebenaran. tadi saya sudah minta, saya sudah di. Saya tak minta. bagi. Boleh lah. Saya tak bagi. Tak ada. Yang berhormat, jangan jadi pasar ya. Sila yang berhormat Arau habiskan. Saya bagi itu dalam 1 minit ke, setengah minit. Dia mau tunjuk Belum. dalam TikTok ni untuk kepada audience dia. Baik untuk rakyat. Tetapi bukan kata dulu kami tak tahu. Kamu baru menang beberapa hari ya. Tunggu lepas ni kita akan tawan semula. Baru kamu tahu Rabu dah habis. Ya. Okey. Jadi pasukan jihad kita buat mesyuarat 2 kali seminggu. Sekarang ni saya tak tahu berapa kali dah yang Muhammad buat mesyuarat. Lepas tu dengan bangganya berkata kos sara hidup turun. Mana ada yang Muhammad kos sara hidup turun? Yang Muhammad, masa telah cukup Yang Muhammad. Sudah cukup. Dah cukup, saya bagi 2 minit lebih dah. Ya. Sanya. Yang Muhammad, cukup. Yang Muhammad, kena ingat sekarang kalau saya panggil koram, kamu semua terduduk dengan saya. Kamu bilang berapa orang kamu. Koram tak cukup. Tapi kami tak sampai hati. Dia orang tak minat bahas. Dia orang Kami minat cukup orang ni lah. bergaduh. Arau. Jangan bagi. Sudah. Yang Muhammad duduk cukup. Masa dah cukup Yang Muhammad. Yang Muhammad, masa dah cukup. Yang Muhammad. Terima kasih Yang Muhammad. Masa dah cukup. Yang Muhammad duduk Yang Muhammad. Duduk Yang Muhammad. Dah cukup masa. Terima kasih. Silakan Yang Muhammad sandakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi, hari ini saya hanya ingin merujuk kepada 3 butiran. Butiran pertama saya adalah 040400 program skim penstabilan harga minyak masak yang merupakan peruntukan yang paling besar di bawah kementerian ini. Jadi Malaysia adalah pengeksport kelapa sawit kedua terbesar di dunia. Pengeksport bersih minyak sawit, namun harga produk minyak masak kami nampaknya semakin meningkat di luar kawalan. Jadi apakah punca kenaikan yang tidak terkawal itu? Soalan saya. Kerajaan membelanjakan sejumlah besar 500 juta untuk minyak masak bersubsidi, tetapi kami masih sering menerima aduan bahawa hampir Boleh kita tidak bilang ada koram minyak. tak? Sebab kena panggil semua orang masuk. Tak bagus. Dan saya terpaksa keluar sekejap untuk supaya solat. Yang Muhammad nak panggil koram. Okey, minta Bagor masuk. Sebentar. Waktu solat lah, waktu solat. Dia pergi kacau buat apa, Arau? Muhammad, Si Putih cabar saya. Dia kata saya kawan dia banyak. setiausaha dah kira, dah cabar cukup. You Wahabi, you know, cannot do this. Tengok dia kata saya Wahabi. Apa pula Wahabi, tiba-tiba Wahabi ni? Yang Muhammad, koram cukup. Jalan. Ya. Saya sanakan, saya bagi masa. Silakan. Boleh saya Yang continue? Muhammad, Terima kasih. okey. Dia kalau bunyi loceng, kawan-kawan saya keluar, koram tak cukup. Tapi kami adalah seorang yang baik. Yang Speaker dia buang masa sajalah. Berapa Kalau lama dia masa dia bisik buang lagi, sudah? Yang Muhammad. Tolong jangan buang masa, Yang Muhammad. Yang Muhammad, tolong. Ya.
Yang Berhormat, setakat ni saya kira Setiausaha kira cukup, ya. Cukup. Yang Berhormat, silakan jalankan, saya tambah 3 minit. Terima kasih Datuk Speaker. Saya sambung perbahasan tadi. Jadi kerajaan membelanjakan sejumlah besar 500 juta untuk minyak masak bersubsidi, tetapi kami masih sering menerima aduan bahawa hampir tidak ada minyak masak bersubsidi yang terdapat di kedai runcit atau pasar raya pada kebanyakan masa. Jadi bagaimanakah minyak masak yang bersubsidi ini diagihkan di semua di semua bandar dan pekan di negara ini untuk memberi manfaat kepada golongan yang disasarkan. Kedua, saya juga ingin merujuk kepada butiran 040700, program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan, di mana sejumlah 40 juta telah diperuntukkan. Kos sara hidup terutamanya kos makanan, kos bahan-bahan binaan di Sabah telah meningkat dengan ketara sejak pandemik COVID-19. Sebenarnya harga barangan di Sabah boleh lebih tinggi berbanding di KL, tetapi di Kuala Lumpur. Tetapi pada masa yang sama, gaji kami jauh lebih rendah berbanding di Kuala Lumpur. Jadi justru saya ingin menggesa kepada kementerian mempertimbangkan peruntukan yang lebih besar di dalam program, di bawah program ini bagi menyeragamkan harga antara Sabah dan seluruh negara. Ketiga, saya ingin merujuk kepada butiran 040300, emolumen pegawai pemantau harga PPH, di mana sejumlah 41 juta telah pun diperuntukkan. 41 juta adalah satu anggaran yang sangat besar, lebih besar daripada program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan. Jadi saya bercadang dalam era yang sangat canggih ini, saya cadangkan kementerian untuk menggalakkan pengguna media sosial seperti golongan suri rumah untuk membantu menyemak dan melaporkan harga di seluruh negara kepada kementerian melalui saluran media sosial ataupun sistem yang lain. Jadi saya percaya kita boleh akan mendapatkan berjuta-juta rakyat Malaysia di seluruh negara yang bersedia untuk membantu sebagai salah satu perkhidmatan untuk negara dengan memantau harga di setiap sudut negara. Dengan bantuan daripada rakyat sebagai pemantau harga di seluruh negara, saya percaya peruntukan ini atau sebahagian daripada peruntukan ini boleh disalurkan kepada program yang lain seperti program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan yang akan lebih memanfaatkan peratusan yang sangat besar terutamanya golongan B40 dengan mengurangkan kos sara hidup mereka yang betul-betul membebankan dan juga mereka merupakan golongan yang betul-betul memerlukan bantuan daripada kerajaan. Itu saja dari saya. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandaka.